Selamat kembali ke SKC Sunday School. Cikgu harap semua sihat dan baik ya. Okey, sedia tak untuk pengajaran hari ini? Okey, mari kita lihat. Sebelum kita mulakan, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus bagi hari yang indah ini. Terima kasih Tuhan untuk pengajaran Sunday School hari ini. Kami berdoa agar kami dapat belajar dan memahami-Mu lebih lagi Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Okey. Apakah tajuk untuk hari ini? Mari kita lihat. Jangan bersungut, rendahkan diri. Apakah maksudnya? Mari kita lihat. Sebelum kita teruskan, mari fikirkan. Adakah kamu bersungut? Pernah tak kamu bersungut? Tak pernah? Betul ke ni? Mari kita lihat apa tu bersungut tu, macam mana tu? Bersungut apabila tidak sukakan sesuatu, kita tak suka sesuatu. Tak sukalah, tak nak. Bersungut apabila kita tak dapat apa yang kita hendakkan. Nak juga, tak nak juga. Mak kata tak boleh beli, nak juga. Apabila kita tak dapat apa yang kita hendakkan, marah, benci, tak suka, kita bersungut. Okey? Bersungut lagi contohnya ni. Bosanlah, tak seronoklah, jomlah pergi, marilah, tak nak duduk sini, jomlah. Kita bersungut. Bersungut lagi macam mana ni? Baca buku cerita, tak seronok, tak nak tengok kartun, tak nak baca buku. Kita bersungut. Kita bersungut. Mak bagi makanan, sayur-sayuran, tak sukalah makanan ni, tak sedap. Tak nak. Nak KFC, nak McDonald's, tak nak makan ni. Kita bersungut. Tak menghargai makanan tu. Okey. Bersungut tentang sesuatu yang kita tak ada. Tadi bersungut, saya nak KFC, saya tak nak makan ni, tak sedap. Kita bersungut tentang sesuatu yang kita tak ada. Bersungut juga apabila kita tidak menghargai apa yang kita ada. Alah, tak suka benda ni, nak benda yang lain. Tak suka mainan ni dah bosan, nak yang baru. Tak suka color pensel ni, semua dah pendek mak, nak yang baru. Kita tidak menghargai apa yang kita ada. So, cerita setakat ni. Okey, tadi kita melihat apa itu bersungut. Okey, ada kaitannya dengan cerita hari ini. Kita lihat cerita setakat ni ya. Orang Israel mengembara di padang gurun. Setakat ni orang Israel sedang mengembara di padang gurun. Okey, ceritanya ya, mereka dahaga dan Tuhan menyediakan air minuman bagi mereka. Nampak tak mereka bersungut tu? Bersungut. Mereka lapar. Tuhan menyediakan makanan. Nampak mereka bersungut tak? Nampak tak? Tuhan memberi mereka burung puyuh dan mana. Ingat tak cerita minggu lepas? Sekarang mereka dahaga semula. Mulalah bersungut semula. Tak suka ni, tak boleh lah ni. Bersungut. Okey, mereka dahaga semula. Mereka bersungut. Mereka melupakan segala pemberian Tuhan sebelum ni. Sebelum ni mereka nak air, Tuhan bagi air. Mereka nak makanan, Tuhan bagi makanan. Tapi mereka telah lupa dan mereka bersungut semula. Tak suka ni, tak nak ni, apa ni, Allah, tak boleh lah macam ni, Allah. Mereka bersungut. Okey, jadi kita lihat pengajaran untuk hari ini. Jangan bersungut, rendahkan diri.
Okey. Cerita hari ini diambil dari Keluaran pasal 17 ayat 1 hingga 7. Mari kita lihat bersama. Okey, mari kita baca bersama Keluaran pasal 17 ayat 1. Segenap umat Israel meninggalkan gurun Sin dan berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain mengikut perintah Tuhan. Mereka berkemah di Rafidim, tetapi mereka tidak mendapati air minum di sana. Nampak tak? Mereka berpindah-pindah. Sekarang ni mereka telah mendirikan kemah di Rafidim. Mereka mereka dibawa ke sini oleh Musa. Musa sedang membawa mereka merentasi padang gurun. Okey, berpindah-pindah ke satu tempat. Okey, Tuhan berkata dengan Musa, okey, pergi sini. Musa membawa mereka pergi sini. Tuhan kata pergi sini. Musa membawa semua orang Israel pergi sana. Musa lah pemimpin bagi orang Israel tu. Okey. Dan mereka berkemah di sini di Rafidim, tetapi tiada air. Okey, mereka semua dahaga dan haus. Nak bagi anak semua minum air, nak bagi ternakan mereka minum air. Okey, so mereka hendakkan air. Tak ada air tu, nampak tu. Okey, mari kita baca bersama Keluaran 17:2. Mereka bersungut terhadap Musa dan berkata, "Berilah kami air minum." Musa menjawab, "Mengapakah kamu bersungut-sungut? Mengapa kamu menguji Tuhan?" Nampak tak mereka? "Berilah air minum. Kami nak minum ni sekarang ni. Nak air." Mereka tak, tolonglah bagi. Tak ada. Mereka tak meminta dengan rendah diri. Mereka terus, "Mana air? Kami nak air sekarang. Beri kami air." Mereka marahkan Musa. Nampak tu? Komplain. Okey, Keluaran 17:3. Tetapi umat itu terlalu dahaga dan terus merungut terhadap Musa. Mereka berkata, "Mengapa kamu membawa kami keluar dari Mesir? Adakah supaya kami dan anak-anak kami serta ternakan kami mati kehausan? Supaya anak-anak kami mati?" Nampak tu, mereka bersungut. Okey, mereka marahkan Musa. "Kenapa bawa kami ke sini? Nampak tak kesusahan yang kami lalui?" Mereka telah lupa segala pertolongan yang diberi oleh Tuhan, ya. Mereka meminta dengan garang. Mereka tak rendah diri atau apa-apa. Mereka, "Saya nak air sekarang." Musa berdoa dengan bersungguh-sungguh kepada Tuhan dan berkata, "Apakah yang harus aku lakukan kepada umat ni? Mereka mahu merejam aku." Mereka dah sedia, dah marah dah dengan Musa. Okey, Keluaran 17:4. Mereka nak buat baling batu kat Musa. Sampai ke tahap tu dah marah dengan Musa kerana tidak mendapat air. Mari kita lihat cerita seterusnya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah beberapa orang pemimpin Israel dan berjalanlah bersama dengan mereka mendahului umat. Bawalah juga tongkat yang engkau gunakan untuk memukul sungai Nil." Tuhan menyuruh Musa membawa tongkat. Nampak tak tongkatnya? Okey. Tongkat ni yang digunakan dalam membawa bencana ke tanah Mesir dulu. Segala mukjizat yang dilakukan, dia menggunakan tongkat ni. Okey, Tuhan kata, "Bawa tongkat engkau dan gunakan yang engkau gunakan." Okey, dalam Keluaran 17:5, ya. So Tuhan berkata dengan Musa, bawa beberapa pemimpin dan berjalan di hadapan orang Israel. Okey, apa ceritanya? Apa akan Tuhan lakukan ni? Mari kita lihat. Keluaran 17:6. "Aku akan berdiri di hadapan kamu di atas sebuah batu besar di Gunung Sinai. Pukullah batu itu, maka air akan memancar untuk diminum orang." Musa melakukan hal itu di hadapan para pemimpin orang Israel.
Macam mana ni? Mari kita lihat ya apa yang dilakukan oleh Musa. Dia angkat tongkat dia, dia hentakkan atas batu tu, nampak tak? Wah, air keluar dari batu. Batu yang besar tu. Air keluar, nampak tak? Okey. Keluaran 17:7, ayat terakhir untuk hari ini. Tempat itu dinamakan Masa dan Meribah kerana orang Israel bersungut-sungut dan memuji Tuhan ketika mereka bertanya, adakah Tuhan menyertai kita atau tidak? Sengaja mereka berkata begitu ya. Mereka kata, adakah Tuhan bersama kita? Mereka telah lupa yang Tuhan telah memberikan air, memberikan makanan dan menjaga mereka sepanjang perjalanan mereka. Mereka telah lupa dan sanggup mereka kata, adakah Tuhan menyertai kita atau tidak ni? Jadi Musa menamakan tempat ni Masa, yang bermaksud menguji. Okey, mereka menguji Tuhan ya. Dan Meribah yang bermaksud bersungut ya. Mereka bersungut dengan Musa, dengan Tuhan. Mereka tidak puas hati ya. Mereka menguji Tuhan ya. Okey, jadi tempat itu Musa namakan Masa dan Meribah. Okey, inilah cerita setakat ni untuk hari ini. Okey, nampak tak air keluar dari batu? Wah, hebat ya mukjizat ni ya. Okey, mari kita lihat apa yang kita dapat belajar dari cerita ni. Okey, kita belajar bahawa dengan penuh kesabaran Tuhan membantu kita. Orang Israel terus bersungut. Mereka bersungut, sepatutnya tidak meninggalkan Mesir lah. Susahlah hidup kita ni. Teruklah. Mereka asyik bersungut je. Tuhan dengan penuh kesabaran telah membantu mereka. Tetapi mereka tidak menghargai. Mereka meminta pertolongan Tuhan kerana menderita di Mesir. Ingat tak cerita yang awal-awal dulu? Mereka di Mesir, Firaun dan orang-orangnya memaksa mereka bekerja keras ya. Mereka jadi hamba, mereka menderita, mereka meminta Tuhan, Tuhan tolonglah, bawa kami, tolonglah, kami menderita ni. Jadi Tuhan kata, okey, saya bawa kamu keluar dari Mesir. Tuhan menolong mereka, tetapi sekarang mereka bersungut. Firaun menghantar tentera untuk menangkap mereka. Ingat tak cerita tu? Mereka bersungut, Tuhan, bawa kami keluar dari Mesir untuk dibunuh oleh tentera Firaun. Habislah kita. Tetapi Tuhan tetap menolong mereka. Tuhan membuka lautan dan mereka berjalan di atas tanah ya, di dalam lautan tu, di tengah-tengah lautan. Ingat tak cerita tu hari tu? Mereka mahukan air. Mereka bersungut. Tuhan tetap menolong. Tak ada air ni, nak air. Air ni tak sedap, pahit. Mereka kata. Tapi Tuhan menolong mereka. Mereka mahukan makanan. Makanan tak sedap ni. Dulu di Mesir tu sedap makanan. Tuhan memberikan burung puyuh dan mana. Apabila mendengar sungutan mereka, Tuhan menolong. Mereka minta air lagi. Dalam cerita hari ini, mereka bersungut. Alah, tak ada air, nak air. Apa ni? Macam mana nak hidup tak ada air? Mereka bersungut. Tuhan masih menolong mereka. Tuhan sangat bersabar dengan mereka. Tuhan dengan penuh kesabaran menolong kita juga dalam hidup kita. Okey, Tuhan menolong orang Mesir orang Israel pada masa dahulu dan Tuhan masih menolong kita juga sekarang dalam kehidupan kita ya. Okey, kita sering lupa untuk berdoa, tidak membaca firman Tuhan, nakal, tidak mematuhi Tuhan, tidak menghargai segala pemberian Tuhan. Kita tidak bersyukur. Tetapi Tuhan tetap bersabar bersama kita dan menjaga kita. Dia sangat sayangkan kita walaupun kita tidak menghargai Tuhan, tidak menghargai segala pemberiannya, tidak menghargai segala pertolongannya. Okey? So, dengan penuh kesabaran Tuhan membantu kita. Okey, kita juga belajar bahawa
kita hendaklah merendahkan diri. Okey, kita lihat dari cerita tadi dan cerita sebelum-sebelumnya ni semua, bahawa Tuhan masih menolong orang Israel walaupun mereka tidak berapa menghargai pertolongan Tuhan. Tuhan masih menolong kita juga. Kita perlu rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita tak boleh kata, saya mau ni, saya nak ni, saya tak nak tu. Kita tak boleh memberi arahan kepada Tuhan. Okey? Kita tidak boleh mengarahkan Tuhan untuk menyediakan semua permintaan kita. Jadi kita perlu rendahkan diri, meminta dalam doa. Tuhan, tolonglah saya. Tuhan, tolonglah kami. Tuhan, bantulah kami. Okey, Tuhan akan menyediakan keperluan kita mengikut kehendak-Nya. Okey, kita kena merendahkan diri dan meminta dalam doa. Tuhan Yesus, tolonglah kami. Okey, kita tak boleh kata, Tuhan, saya nak ni, saya nak tu, saya nak kereta besar, saya nak rumah besar, saya nak permainan warna merah, saya tak nak yang warna hijau tu, saya tak suka. Tuhan, hari jadi saya ni, saya nak yang ni, saya tak nak yang tu. Tuhan, dalam peperiksaan saya nak semua A, saya nak markah yang tertinggi dalam kelas. Tak boleh macam tu. Kita kena, Tuhan Yesus, tolonglah kami, tolonglah saya buat yang terbaik dalam peperiksaan. Tolonglah saya mendapat markah yang tinggi, tolonglah saya. Kita kena rendahkan diri. Dan Tuhan akan menyediakan keperluan kita mengikut kehendak-Nya. Okey? Tuhan tak akan berikan semua yang kita hendak, tapi Dia tahu apa yang kita perlukan, Dia akan menyediakan keperluan kita. Okey? Kita perlu bersyukur dan menghargai segala yang kita ada. Kita rendahkan diri dan kita bersyukur, menghargai segala yang kita ada. Kita perlu bersyukur dan menghargai kerana Tuhan bersama kita, ya. Walaupun kita nakal, walaupun kita tidak berdoa, walaupun kita tidak membaca firman Tuhan, Tuhan sentiasa bersama kita. Tuhan tetap menyayangi kita. Kita perlu berdoa dalam nama Tuhan Yesus setiap hari dan bersyukur dengan segala rahmat yang diberi. Okey? Setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Pendek pun tak apa. Sikit pun tak apa. Cukup. Terima kasih Tuhan Yesus. Okey? Kita kena berdoa dan bersyukur. Segala keperluan kita, kita minta Tuhan dalam doa dengan rendah hati. Okey? Kita hendaklah merendahkan diri kita. Tak boleh mengarahkan Tuhan untuk memberikan kita sesuatu, ya. Dan kita juga belajar bahawa kita perlu menghormati orang lain. Musa ialah pemimpin orang Israel. Okey, kerjanya sangat susah. Dia menjadi orang tengah. Jadi orang tengah ni sangat susah. Antara orang Israel yang kuat bersungut, okey, tak suka ni lah, tak nak lah, yang tu tak nak lah, ni tak sedap lah, ni tak bagus lah, mana air, mana tu, mana ni. Orang Israel yang suka bersungut, dan dia menjadi orang tengah antara orang Israel dan Tuhan yang sungguh mulia. Betul tak? Okey, Musa memilih untuk mematuhi Tuhan, perintah Tuhan. Dia tidak melakukan sesuatu hanya untuk menyenangkan hati orang Israel. Okey? Nampak tak? Dia mengikut perintah Tuhan. Dia tak melakukan sesuatu hanya untuk menyenangkan hati orang Israel. Sampai mereka marah dengan dia, sampai mereka hendak merejam batu kat dia. Nampak tu? Dia sangat taat kepada Tuhan. Dia mematuhi Tuhan. Susah ni jadi orang tengah, ya? Susah menjadi pemimpin. Okey, dalam hidup kita ada ramai orang yang perlu dihormati. Okey, ibu bapa, guru-guru kita, pemimpin gereja, padri, ramai yang perlu kita hormati. Kita perlu menghormati dan menghargai mereka. Mereka tidak sentiasa melakukan sesuatu mengikut kehendak kita. Mungkin kita cakap kat mak, "Mak, hari ni tak nak pergi sekolah lah, malas. Boring lah hari ni. Tak nak pergi sekolah." Ada tak mak kata, "Oh, okey. Oh, malas ya? Tak apa, tak payah pergi." Ada mak cakap macam tu? Mana ada mak kata,
Apa ni mengarut? Pergi sekolah. Jangan cakap macam ni. Mak kata, pergi sekolah. Mak suruh kita pergi. Kita tak boleh malas. Kenapa mak suruh kita pergi sekolah tetap juga pergi sekolah ni? Sebab dia hendak kita belajar. Dia hendak kita jadi seorang yang berguna. Dia hendak kita berjaya dalam hidup kita. Betul tak? Tapi kalau ikut kehendak kita, malaslah nak pergi sekolah. Tapi mak paksa. Sebab ia sesuatu yang bagus untuk kita walaupun kita tak suka. Tetapi kita perlu percaya mereka sentiasa menjaga kepentingan kita. Jadi guru-guru kita, ibu bapa kita, padri sentiasa menjaga kepentingan kita. Kita tidak boleh bersungut. Kita perlu menghargai mereka. Okey, kita menghargai ibu bapa kita. Nanti mungkin lepas ni bolehlah cakap dekat mak dengan ayah, terima kasih ya untuk menjaga saya. Terima kasih. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita menghargai ibu bapa dengan mengucapkan terima kasih kepada mereka ya. Okey, itulah pengajaran untuk hari ini. Pengajaran hari ini diambil dari Keluaran 17 ayat 1 hingga 7. Okey, ayat hafalan untuk hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5:18. 1 Tesalonika 5:18. Pasal 5 ayat 18. Okey, mari kita baca bersama. Hendaklah kamu bersyukur dalam segala keadaan, kerana hal inilah yang dihendaki oleh Allah daripada kamu sebagai orang yang hidup bersatu dengan Kristus Yesus. Okey, so ayat ni bermaksud Tuhan hendakkan kita sentiasa bersyukur. Okey, dalam apa juga keadaan, kita menghargai apa yang kita ada. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita merendahkan diri kita. Kita tidak menjadi orang yang tidak menghargai sesuatu yang kita ada ya. Kerana Tuhan memerintahkan kita berbuat demikian. Jadi kita perlu rendahkan diri dan sentiasa bersyukur. Dan kita akan sentiasa gembira kalau kita berbuat begini. Inilah ayat hafalan untuk minggu ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengajaran hari ini. Bantulah kami mengenali dan menyayangi-Mu lebih lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekian saja untuk hari ini. Bye-bye. Jumpa lagi minggu depan. Bye.